Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream Malam Sepi berteman kembali. Aku rasa sejak munculnya Physics Fact dengan Physics Promo, Physics Scream ni dia macam agak lambat. Aku rasa macam, tak tahu kenapa, tapi rasa macam lambat sangat bila nak Physics Scream, bila nak Physics Scream. Padahal sama je seminggu. Aku tak tahulah kalau aku seorang je rasa atau korang rasa juga. Cuma maybe lah, sebab sebelum ni kan setiap minggu ada satu video je. So video tu je kita orang fokus. Tapi sejak ada dua lagi Physics ni, kita orang rasa macam okay, kita buat ni, kita buat ni, tu rasa macam bila nak Physics Scream macam tu. Dan malam ni aku ingat aku nak bawa satu sequel untuk Seram Rumah Pusaka atas permintaan Kim Bayo. Dan kita terus cepatkan habis record malam ni sebab aku ingat aku nak balas komen korang untuk Remang Malam Hospital, sebab dah dekat seminggu kan. Aku ingat nak kena balas, dan InsyaAllah lepas ni maybe aku balas kalau aku tak ngantuk ke ataupun aku rajin. Kalau tak, maybe kita akan balas esok lah, okay? Jadi tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan sequel terbaru daripada Physics Scream 13 kisah seram, iaitu Seram Rumah Pusaka. Tapi sebelum kita teruskan kisah malam ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan bell notification. Dan dialu-alukanlah untuk korang yang baru sampai untuk follow IG aku dan juga Fikri. Sebab tak banyak follower ni, dia bukanlah kita orang nak famous sangat ke apa, like dia susah lah untuk kita orang, macam kalau ada video baru kita nak bagi tahu korang, tu jadi susah. Dia hanya macam orang kata mengharapkan kepada YouTube untuk sebarkan beritanya. Selain daripada korang dapat tahu video-video baru daripada Physics Studio, korang juga boleh tahu perkembangan kita orang. Maybe kita orang akan upload yalah macam-macam, walaupun memanglah aku tak rajin upload tapi manalah tahu satu hari nanti aku jadi rajin ke. So, tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan kisah pertama malam ni yang kita ambil nama Kim Bayo, iaitu Aini. Okay, Aini kita ambil nama dia untuk diletakkan dalam sebuah kisah yang aku bagi nama Belaan Tok Wah. So, nak dijadikan cerita, Aini ni adalah seorang budak, seorang remaja yang hidup di sebuah kampung. Dan dikatakan dekat kampung ni penuh dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam. Like maybe setakat orang kata jangan cari pasal lah, main santau-santau ni mungkin dah biasa bagi diorang. So dia kata dia hidup dekat dalam kalangan masyarakat yang memang buat benda-benda macam tu. Memang ramai dia kata. Walaupun lah maybe diorang tak secara berterus terang, maybe daripada cerita-cerita orang kampung dan juga jiran-jiran sekeliling mengatakan macam, kau tahu tak, yang ni bela saka. Lepas tu, oh yang ni dia ada penjaga dusun. So Aini ni kata memang kampung dia memang macam tu. Memang orang-orang mengamalkan ilmu hitam. Tak semua, tapi kebanyakannya. Si Aini ni berjiran dengan seorang makcik, seorang nenek yang kita panggil dia Tok Wah. Aini ni kata dia jarang sembang dengan si Tok Wah ni, dan mungkin memang tak pernah tegur pun. Dia kata bukanlah dia tak nak tegur tu sebab dia sombong ke apa, cuma dia rasa yang Tok Wah ni macam serius sangat. Sentiasa tau, si Tok Wah ni macam muka dia sentiasa masam. So dia sebagai budak takut nak tegur. Satu hari ada ketika mana Tok Wah dengan dia punya cucu semua bertolak keluar daripada rumah tu, maybe nak pergi pekan ke, aku tak tahu. Si Aini ni dia pergilah bersihkan halaman rumah semua kan. So dia adalah buat aktiviti kat luar, maybe tanam pasu ke ataupun bersihkan halaman rumah. Dia tengah bersihkan, dia nampak pintu rumah Tok Wah dia terbuka sikit tau. Terbuka sikit. So dia intai lah, sebab dia tak pernah tegur dengan Tok Wah tu. So dia ada rasa ingin tahu apa yang ada dalam rumah orang tua ni. Orang kata dia ada membela ke kan. So macam dia tengok sikit. Di antara celah-celah pintu dia kata nampak biasa, dia nampak kemas. Dan dia kata dia ada nampak beberapa tepak sirih tergantung dekat bahagian tangga tau. So dia tengok je lah, dia tengok, perhatikan di antara celah-celah pintu Tok Wah tu. Dia tengok lah, pintu sup Tok Wah tu dalam rumah babe. Dia pun takut lah macam, Kang
kena marah dengan Tok Wah sebab Tok Wah ni dikatakan sentiasa masam kan. So dia takutlah tiba-tiba kena marah dengan Tok Wah ni sebab apa kau intai-intai ya? Sibuk hal orang macam tu. Lepas tu takut cover kemas halaman. Tapi yang peliknya Tok Wah ni kata, "Cu, sini jap." Lepas tu si Aini datang lah. Kenapa ni? Lepas tu si Tok Wah ni kata, "Cu nak coklat." Dia bagi coklat. Tu dia lega lah kan. Lega, diingatkan Tok Wah ni garang. Tapi lepas diintai tiba-tiba Tok Wah tu bagi coklat. Ingatkan nak marah, tapi bagi coklat pula. Tu dia, terima kasih Nek. Lepas tu dia pergi ambil coklat tu dan dia terus balik ke rumah. Sebab dia takut kalau dia duduk dalam rumah Tok Wah tu, tiba-tiba Tok Wah tu banyak soal lagi, apa payah kan. So dia masuklah dalam rumah dia makan coklat tu. Tengah-tengah dia makan, baru teringat yang bukan ke Tok Wah tadi dah keluar daripada rumah dengan cucu-cucu dia. Malam tu adalah kes dekat dalam rumah dia terjadi, di mana si Aini tak nak mandi. Sebab dia kata bukanlah dia tak nak mandi, tapi dia kata sebab dalam rumah tu, yalah rumah lama, air sejuk, rumah kampung, air sejuk, dan tambah pula air dia tu untuk tempat dia mandi tu adalah telaga. Memang tak ada nak mandi malam-malam kan. So kalau nak mandi pun maybe esok pagi lah. So dia gaduh dengan mak dia, gaduh. Mak dia kata kau tidur luar. Dia pun pergi lah. Dia tu dia kena keluar. Tengah-tengah dia keluar tu, dia pandang lah rumah Tok Wah ni sebab dia berjiran kan. Tengok, dia nampak ada benda tengah merangkak dekat atas bumbung rumah Tok Wah tau. Merangkak. Dia tengok je, dia perhati. Aku tak tahulah kenapa dia ni tak lari. Dia tengok. Benda tu merangkak. Dia merangkak ke atas bumbung tu, dia fikir, siapa yang merangkak ni kan? Tok Wah ke? Sebab dia nampak muka tu lebih kurang Tok Wah. So dia rasa macam Tok Wah ke? Tapi bergagak kan? Takkanlah nenek nak panjat atas bumbung, nak buat apa pula merangkak malam-malam ni kan? Lepas tu belum sempat dia tengok, perhatikan betul-betul, mak dia panggil masuk. Ya, marah-marah sayang juga kan. Masuk. Aini pun masuk lah. Sebelum dia masuk, dia toleh balik. Kelibat tu dah tak ada. Hari berganti hari, diorang dapat berita yang Tok Wah ni accident. Tok Wah ni mengalami kemalangan yang menyebabkan cucu lelaki dia meninggal. So kesedihan bertambah bila penduduk kampung mengetahui yang Tok Wah pun meninggal sebabkan heart attack dekat hospital di mana cucu dia meninggal. Bila dah dapat berita macam tu, kebanyakan penduduk pun memang sedih sebab ya, Tok Wah ni dikenali sebagai orang yang sangat suka membantu orang kampung. Walaupun ada desas-desus mengatakan yang dia ni pakai ilmu hitam, pakai saka semua, tapi still dia jenis orang yang banyak tolong orang kampung. Kemudian kesedihan semakin melarat bila mana penduduk kampung dapat berita bahawa anak perempuan dia meninggal juga sebab terlalu bersedih dan tak dapat menerima kematian si Tok Wah ni, dan akhirnya mati disebabkan serangan jantung. So hari berganti hari, selepas pemergian Tok Wah semua, cucu dia, Doan, yang hidup selepas Tok Wah ni, dia berpindah keluar daripada rumah. Kemudian rumah tu sunyi lah, kosong. Satu hari, Aini ni dia keluar daripada rumah tau. Dia keluar daripada rumah dia dan sidai baju. Dia sidai baju, okey, bukanlah dekat ampayan baju dia, tapi dekat ampayan baju rumah Tok Wah. So maksud dia, rumah tu dah tak ada orang guna. So dia ingat macam boleh guna lah. So dia pakai, dia letak kain dia semua. Tiba-tiba dia terdengar satu bisikan. Bisikan ni panggil macam ni. Ayo. Suara nenek panggil nama Ayo. Okay, untuk pengetahuan korang, Ayu ni adalah cucu menantu dia. Like dia ada cucu lelaki. So cucu dia ni berkahwin, dan menantu ni nama dia Ayu. So dipanggil nama tu. Si Aini ni disuak lah. Like Tok Wah dah tak ada, rumah tu kosong, siapa yang panggil dia? So, dengan spontannya dia cakap, Nek, Aini tumpang sidai ya. Kena marah Dia kena marah dengan mak dia sebab takut benda tu jadi khurafat. Ya, kau minta izin daripada benda yang kau tak tahu siapa. Orang minta izin dekat Allah lah, minta perlindungan. Bila nampak benda macam ni, minta perlindungan. Tapi dia pergi minta dekat benda tu. Dan kecoh lah, kat satu kampung ni kecoh pasal penampakan Tok Wah semula. Dikatakan Tok Wah ni kadang-kadang orang nampak dia duduk di atas motor milik arwah cucu lelaki dia. Dan banyaklah perkara-perkara yang seram jadi. Sehingga satu hari ketika mana
si Aini dan keluarga nak pindah keluar ke Pekan, tinggal kat Pekan. Diorang berjumpa dengan cucu arwah Tok Wah semula, yang perempuan yang the one hidup tu. So dia jumpa, dia sembang lah. Borak lama tak jumpa kan. Diorang borak. Mak si Aini ni dia buka cerita. Dia kata, kau tahu tak, lepas kau keluar pada rumah tu, macam-macam jadi. Orang kampung semua cakap dia nampak arwah nenek kau. Minta maaf ni memang ni bukan nak malukan, cuma ni cerita orang kampung. Yang mengejutkan adalah bila mana si Kak Na ni, iaitu cucu arwah ni kata, Kak Na kata, memang pun Kak Na dah tahu dah, sebab itulah Kak Na keluar dari rumah tu. So dia kata, Kak Na ni, cucu tu kata, memang dia dah kena gangguan. Dia kata benda yang ada dalam rumah tu berkemungkinan adalah belaan Tok Wah, yang mana dia nak mendampingi cucu dia ni selepas kematian Tok Wah dan juga ahli keluarga yang lain. So dia kata kenapa dia sebut ayu tu adalah disebabkan si benda ni, belaan ni dia minat dengan cucu menantu ni. Dan tapi disebabkan dia meninggal, so dia macam broken heart lah. Sebab dia minat dekat cucu menantu ni, mungkin nak berdamping tapi dia mati. So tak dapat nak berdamping. So sebab itulah dia berkeliaran luar rumah dan dia panggil ayu semua. So, macam itulah kisah belaan Tok Wah, kisah pertama malam ni, yang bila cerita pasal rumah-rumah lama ni memang seram lah. Dan bila nak masuk tajuk kedua ni, aku rasa seram tau nak sebut. Cerita dia, macam mana cerita dia. Aku baca cerita tu rasa macam aku kat kampung lah. Aku tak tahu lah, tapi memang kebanyakan kisah malam ni aku nampak like kat kampung aku. If one day aku balik, boleh habis Covid semua, kita boleh balik. Kalau aku balik kampung aku harap lah masa kampung aku nanti aku tak teringat lah kisah-kisah ni. Lantak lah, lupa ke kan. Tapi aku harap maybe aku tak ingat sangat cerita ni sebab seram gila. So jom kita teruskan dengan kisah kedua malam ni, yang aku bagi nama Nenek Belakang Rumah. So kisah Nenek Belakang Rumah ni dia berlaku kepada, kita panggil nama Kimbayo, Denny dan Alif. Okay, so nak dijadikan cerita, Denny dengan Alif ni berkawan. Denny atau Daniel adalah seorang pelajar yang dikata rumah kampung dia jauh daripada tempat dia belajar. So nak balik sentiasa tu memang susah. Seminggu sekali tu maybe yang paling kerap. Tapi biasanya dia akan balik 2 minggu sekali. So disebabkan minggu lepas dia dah balik, so minggu ni tak akan balik lah. Tapi si kawan dia ni, Alif ni, dia pergi ajak si Denny balik kampung dia. Bukan kampung Denny, dia balik kampung Alif. Alif kata, jom lah ikut aku balik. Kau tak boleh balik minggu ni. Family kau tak ambil kan? Sebab kau biasa balik 2 minggu sekali. Aku perasan. Lepas tu Denny kata, memang aku tak balik. Lepas tu Alif kata, jom lah, mak ayah aku pergi umrah. Rumah tu tak ada orang pakai pun. So aku kena balik, aku nak kemas sikit. Lepas tu nanti kita balik lah. Hari Ahad ke Isnin kita balik lah. Denny kata, aduh aku tak tahu lah. Macam aku banyak assignment tu. Kalau aku ikut kau nanti kau tak buat assignment. Lepas tu dia kata, alah relax lah, kita pergi lah. Kita kat sana kita buat juga assignment, bukan kita lepak macam tu je. Lepas tu Denny kata, Denny pun ragu-ragu lah nak pergi ke tak nak pergi tak nak kan. So Alif kata, okay kalau kau pergi aku belanja semua makan. Semua pasal makan, belanjaan aku tanggung. Lepas tu Denny macam, serius lah aku bayar semua? Semua? Alif kata, ya aku bayar semua lah. Lepas tu Denny kata, okay cun. Lepas tu diorang bertolak naik kereta kan. Naik kereta, so dalam perjalanan hampir sampai ke kampung tu diorang berhenti. Dah sampai kampung, so diorang berhenti sekejap dekat gerai, makan nasi lemak. Macam biasa lah, Alif ni dah janji nak belanja, so dia kena bayar. Kena bayar. Tapi bagus lah dia member macam ni. Like kalau macam nak minta tolong, dia bayar. Ataupun dia akan buat benda yang bagi manfaat kepada orang lain. Bila tengah makan semua tu, Alif ni macam borak lah dengan Denny kan. Tengah hari ni aku bawa kau kat gerai, satu gerai ni memang power gila. Dia punya ikan patin tempoyak memang mantap gila. Lepas tu ya Denny ni orang belanja kan. Tak apa, okay kita go lah. So diorang pun teruskan perjalanan sampailah ke rumah kampung Alif. So Denny pun tengok daripada luar, memang cantik. Aku bayangkan yang rumah tu seolah-olah macam rumah kayu, rumah kampung biasa, yang kayu dia tersusun satu macam tu. Tapi dia punya tekstur dia masih ada rasa minyak, macam lembut macam tu kan. Aku dah bayangkan macam tu lah. Dia kata memang cantik. Masuk dalam rumah tu, dia ni kata lagi cantik. Kemas. Dia kata perabot dah tak banyak lah, sebab tak ada orang tinggal. Perabot memang tak banyak. So dia kata memang nampak lapang gitu dan selesa.
Dia kata kat dalam ruang tamu atas, rumah dia macam biasa, macam rumah kampung aku. Dia kata atas ruang tamu, bawah dapur. So kalau kau nak pergi dapur, kau kena turun tangga. Macam tu. Dia kata kat atas tu ada 3 bilik, macam rumah kampung aku. Tu. Dan bawah bilik air. Macam rumah kampung aku tu. Yang bestnya ruang tamu, yang paling best adalah bilik air. Sebab dia kata bilik air luas gila. Luas gila. Alif ni pun cerita lah, dulu masa kecil-kecil kita orang selalu mandi ramai-ramai. So maybe sebab tu dia reka benda macam tu kan. So lepas tu diorang pun kemas-kemas barang, letak beg semua. Dan memandangkan tak ada kerja, assignment berlambat, tapi tak ada benda lah nak buat, baru sampai kan. So nak tengok TV pun TV tak ada. Paling-paling pun radio versi lah 70-an 80-an macam tu lah, macam nak dengar. Lepas tu dia kata just aku baca majalah macam tu. Ada majalah dia bawa, so dia baca je lah majalah tu. So lepas balik makan tengah hari seperti yang dijanjikan, Alif bayar, diorang pun balik lah. Dan pada waktu tu dikatakan suasana dah mendung, nak hujan. Memang sedap lah rumah kampung tidur waktu tu. Nanti bunyi zing, yang bunyi hujan jatuh tu memang sedap. So keadaan sekeliling ni pun dah mula gelap, dan nak hujan. So dia pun putuskan untuk tidur sebab badan dah penat. Lepas perjalanan beberapa jam, 2 jam, lepas tu keluar makan semua, dah perut dah kenyang. So nak tidur lah. Tidur, tiba-tiba dia terjaga. Dia terjaga dan dia cari si Alif ni. Dia carilah. Cari kat bilik 1 tak ada. Cari kat ruang tamu tak ada. Cari pergi dapur pun tak ada. So dia macam, wajahnya Alif keluar tak ajak aku. Kalau dia pun kejut lah kan. Lepas tu dia pun fikir tak apa. Dia basuh muka. Tiba-tiba dia terdengar ada orang mencangkul kat belakang rumah. So dia pun terfikir yang, Alif ke yang mencangkul kat belakang rumah kan? Rajin gila. So dia pun putuskan untuk tengok kat tingkap. Tingkap buka. Dia buka, dia nampak ada satu nenek tengah mencangkul, berbongkok dekat belakang rumah. Apa yang nenek tu buat macam tu pun aku tak tahu. Nenek mana pun aku tak tahu. Lepas tu si Denny ni pun tegur lah, Assalamualaikum Nek. Lepas tu nenek ni tak balas salam dia. Dan cuma kata, kau siapa? Macam tu. Kau siapa? So si Denny kata, saya kawan Alif. Saya datang sini sebab Alif ajak untuk duduk kat sini beberapa hari lah. Lepas tu nenek ni pun Di jalan ada satu deretan pasu yang dah terlangkup tau. Pasu besar yang terlangkup ada 5. So nenek ni duduk kat salah satu pasu tu. Dan Alif ni pun dia pergilah kat pasu tu dan duduk sebelah nenek tu. So nenek ni pun tiba-tiba cakap macam ni. Kau bayangkan tengah berdua dekat belakang rumah, yang mungkin hutan, mungkin kebun atau mungkin dusun, dengan seorang nenek bongkok yang kita tak kenal siapa. Tiba-tiba nenek ni cakap, kamu Denny? Lepas tu saya Denny, kawan Alif. Lepas tu nenek kata, kalau datang rumah orang, jaga adab. Lepas tu pelik lah sebab tiba-tiba bagi tahu macam tu kan. Benda kita baru nak sembang, mungkin nak tegur siapa, nenek asal mana kan, duduk sini ke kan. Nenek boleh cakap pasal benda macam tu. Lepas tu nenek kata, kalau masuk rumah bagi salam, kalau tak bagi salam, semua tu ikut. Hadap lah. Lepas tu nenek ni bangun dan pergi ke semak, hilang. Denny ni masih terkesima, masih blur lagi. Tiba-tiba badan dia macam ni. Denny bangun. Lepas tu dia tersedar dia mimpi. Dia mimpi je nenek tu, rupanya dia masih dekat atas katil, dia tidur. Lepas tu Alif kata, weh, bangun lah, jom lah beli makanan. Lepas tu Denny, bukan kita dah makan dah makan tengah hari. Lepas tu Alif kata, yelah dah makan lah, tapi malam kau tak nak makan ke? Malam sini tak ada lampu tau rumah kita. Sebab rumah kita tak ada senarai pemasang lampu tu. So rumah kita akan gelap. Memang aku takut nak keluar malam. So aku ingat kita beli je nasi, kita tapau nasi, so kita beli Maggi ke apa, kita buat lauk sardin ke, tengok macam mana. Lepas tu dia ni kata, okey, aku siap. Diorang pun pergilah. Pergi, malam pun tiba. Bila malam tiba, diorang pun tengoklah movie dekat laptop si Alif. Dia ni kata, alhamdulillah si Alif ni bagus bawa laptop kan.
Kalau tak, memang pisang ada orang berdua kat dalam rumah tu tak buat apa. Lepas tu diorang tengok laptop, tengok satu movie. Tengok punya tengok. Tiba-tiba si Danny dengar ada satu suara. Suara nenek yang cakap, air, air, air. Benda tu minta air. So si Danny ni dia tengok movie. Lepas tu dia dengar air. Lepas tu dia pandang, macam siapa punya suara. Dia pandang Alif. Alif dia macam tak ada respon tau. Alif tengok TV khusyuk macam tengok laptop khusyuk lah. Tengok. Lepas tu si Danny ni ingat dia salah dengar. So tak apa, dia sambung tengok. Lepas tu dia dengar lagi, air, nak air. Lepas tu si Danny ni dah tak tahan lah. Tanya, Lif, kau dengar ada suara lah? Lepas tu si Alif kata, dengar. Tak layan lah. Tengok aja cerita. Alif cakap dengar, tapi dia lantak lah. Aku nak tengok ni, sambung tengok movie. Lepas tu si Danny kata, mana boleh macam tu? Mana boleh? Weh. Lepas tu si Alif ni tengah tengok movie, dia kata, aduh kau ni apa? Biar je bunyi tu. Kalau kau nak tengok, kau pergi tengok. Jangan pengsan dah. Lepas tu tengok lagi. Lepas tu si Danny ni kata, okay lah, sekejap aku tengok lah. Ya Allah, member kau duduk lama kampung tu. Dengar cakap dia, biar je yang kau nak tengok buat apa. So Danny ni bangun. Dia buka tingkap tau. Tingkap yang kampung, like kalau kau buka, kau boleh terjun. Macam tu, memang besar dia. Memang tak ada besi-besi. Buka, lepas tu dia intai kat bawah. Dia nampak. Aduh, kan dah kata jangan tengok. Dia nampak ada satu nenek yang tengah berjalan bungkuk pakai tongkat, cakap, air, nak air. Macam tu dia jalan, nak air, air kat belakang sekeliling rumah. Dan dia kata nenek ni bukan jalan macam biasa. Nenek ni berjalan menyengit. Lepas tu si Danny tutup pintu. Lepas tu lari ke Alif kan. Lip. Apa tu Lip? Alif ni, aku dah kata jangan tengok. Esok pagi aku cerita. Lepas tu sambung tengok movie. So si Danny ni dah tak jadi apa lah. So dia just, nak buat macam mana, nantikan je lah kisah Alif ni esok pagi. So bila esok pagi, sebelum diorang bertolak balik pun, si Alif ni ceritalah, sebenarnya malam yang kau tengok tu, malam tadi, benda yang kau nampak tu, dia adalah belaan arwah nenek aku. Dia saka. So benda tu kita orang dah cuba buang lah. Family kita orang dah cuba buang. Cumanya dia patah balik. Bila dah buang, dia akan datang balik. So family kita orang sepakat, kita biar je. Nak duduk dalam rumah tu lantak dia lah. Nak duduk ke, nak keliling rumah ke, nak mencangkul belakang rumah kan, suka hati dia. Tapi kita orang takkan bagi permintaan dia. So permintaan dia apa? Permintaan dia adalah dia nak air kopi O setiap seminggu macam tu. So dia kata kalau tak diberi, dia akan mengamuk lah. Cumanya dia kata biasa standard 1 ke 2 hari, siapa yang dalam rumah tu dia akan dengar lah air kopi. Dia nak air kopi tu, dia nak air. Dan Danny masih baru 1 hari duduk dalam rumah tu. So dia dengar je lah. Dia just dengar orang benda tu nak air. Tapi yang lebih menggerunkan adalah bila Alif cerita yang maksud dia pernah duduk dalam rumah tu lebih lama daripada orang. So hari pertama dia dengar ada bunyi orang nak air. Hari kedua nak air juga. Tapi sampai hari ketiga tak diberi air, benda tu gegarkan rumah. Benda tu gegarkan rumah sampai maksud dengan family dia kena keluar malam tu juga. Sebab benda tu dah marah gila. Dia tahu ada orang dalam rumah tu, cumanya orang dalam rumah tu tak nak penuhi kehendak dia. So maksud dia apa yang Danny nampak tu berkemungkinan adalah saka yang tak terpenuhi hajatnya. So untuk kisah kedua tadi, aku pun tak tahu kenapa kopi O yang dia nak. Aku sendiri pun pelik, kenapa benda tu nak kopi O kan? Kenapa tak minta darah ke, limau ke, macam tu lah. So aku pernah lah sembang dengan seorang pengamal perubatan Islam ni. Dia kata benda tu, kalau jin kafir ni dia tak makan darah pun, dia makan asap. So sebab tu lah maybe kena ada kemenyan semua kan. Lepas tu dia tanya lagi, kau tahu tak jin Islam ni makan apa? Lepas tu aku fikir macam, aku tak tahu, darah ke kan.
Sebab ya aku bukan orang yang tu, sebenarnya aku pernah belajar, cuma aku lupa. Dan dia kata jin Islam ni makan tulang haiwan yang disembelih dengan nama Allah. Habis tu kenapa dia minta darah semua kan? Sebab dia kata maybe lah, kalau tak silap aku, itu adalah satu simbolik sebagai engkau menurut perintah dia. So maknanya kalau dia minta pulut, kau bagi pulut. Kalau dia minta darah, kau bagi darah. Seolah-olah engkau yang menurut kehendak dia, bukan dia yang menurut kehendak kau. Faham tak macam tu? So maybe sebab itulah dia minta kopi O sebagai tanda. Maybe siapa yang bagi kopi O adalah orang yang akan dia bantu dan dia dampingi. So kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Tiang Berbintik Hitam. So kisah Tiang Berbintik Hitam ni kita bagi nama Kim Bayo juga, nama dia Hafiz. Kita bagi nama Hafiz. So nak dijadikan cerita, Hafiz ni dia duduk dekat rumah kampung. Okay? Dia duduk kat rumah kampung. So malam tu dia kata dia duduk kat dalam bilik sambil membaca majalah. Majalah macam apa yang tu, like majalah-majalah lama lah, Ujang yang tu. Bilik dia tu adalah satu bilik, kau tahu tak, ada tingkap besar tau. Tingkap besar kampung yang macam kisah kedua tadi. Tingkap yang tak ada gerigi, cuma ni dia ada 2 buah dalam pintu yang kau boleh buka. Kalau kau nak lompat pun boleh, sebab memang besar gila. So dia kata dekat rumah ni dia boleh nampak lah bahagian luar. Kalau baring boleh nampak sebahagian rumah ke atas, dan kalau kau berdiri kau boleh nampak daripada tanah ke atas. Clear So dia kata malam tu cuaca agak bahang, dan dia kata dia buka lah tingkap. Dia buka tingkap. Tengah-tengah dia layan majalah dia dan santai-santai, dia terdengar ada satu bunyi siulan. So, dia dengar ada bunyi siulan. Lepas tu dia rasa macam siapa yang bersiul malam-malam ni kan? Aku tengah santai-santai tengah baca ni, bersiul pula. Lepas tu dia pergilah tengok kat tingkap. Aku pun, boleh tak kalau dengar benda bukan-bukan tu kau jangan. Tengok kat tingkap, dia nampak ada satu burung. Burung tengah bertenggak atas satu tiang. Punya burung tu yang bersiul tau. Bunyi burung tu bersiul. Burung tu yang bersiul. Tapi si Hafiz ni kata, pandangan dia bukan tertumpu pada burung yang bersiul tu. Dia tertumpu pada benda yang burung ni bertinggi. Dia kata, sekali pandang, benda tu macam tiang tau. Macam tiang tapi ada bintik hitam. Bulat. Bintik hitam dekat tiang tu. 2 kali pandang, dia boleh fokuskan pandangan dia. Dia nampak yang bintik ni besar. Hitam tu besar. Kali ketiga, dia tengok. Baru dia perasan, tu bukan tiang. Tu tu Cik Chong. Dia kata benda tu Cik Chong, yang mana ada burung kat atas kepala Cik Chong tu. Aish. So dia buat apa lagi? Tutup pintu, dia pergi baring, selimut badan. Dia pergi selimut badan dengan harapan dia akan tertidur lah. So dia akan tidur. So alhamdulillah lah dia tertidur. Dia tertidur. Tapi dalam beberapa minit tiba-tiba dia dengar ada bunyi ni. Tuk. 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 Dia kata bunyi tu tak laju macam tuk 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 tuk. Tak macam orang ketuk, tapi seolah-olah ada benda ketuk secara berirama macam tuk 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 macam tu. Dia ni dalam keadaan dah lupa dah pasal Cik Chong yang dia nampak tu. Dah lupa dah waktu tu. Dia mamai So dia pun terfikirlah. Dia macam, Bang, kau, aku nak tidur lah. Kau ni lah, tukang sebagilah motor tu. Sebenarnya si Hafiz ni tengah tegur abang dia. Sebab dia kata abang dia yang selalu akan pomen kat bawah. Jadi pomen tanpa gaji. Dia akan belik-belik motor ayah dia kat bawah tu, kat bawah rumah. Bunyi tang, tang, tang. So dia ingat abang dia lah. So dia kata, bang, kau buat esok lah, aku nak tidur lah. Kacau tu. Lepas tu senyap. Okay lah, sambung tidur. Lepas tu dia dengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Lepas tu dia pun, aduh abang aku ni serabut betul lah. Bang, dah tu, malam dah. Masuk lah. Masuk. Baru dia teringat. Tiba-tiba baru dia teringat. Lepas dia tegur, baru dia teringat yang abang dia dah balik asrama pagi tadi. Dia kata pagi tadi abang dia dah balik asrama, dan memang siang ke malam tu dia dah tak nampak dah abang dia. Memang dia dah balik dah. So sekarang siapa yang bertukang kat bawah? Dia pun dah mula takut. Siapa yang bertukang kat bawah?
Astaghfirullahaladzim. Teringat balik benda yang dia nampak tu, cicong. Bunyi, tiba-tibalah muncullah satu bunyi. Krang. Tingkap terbuka. Tingkap terbuka. Tingkap. Nak kata angin, bukan angin. Memang bukan angin. Sebab satu daun tingkap je yang terbuka. Yang lagi sebelah terkunci. Dan memang dia kata dah kunci dah waktu tu. Tingkap sebelah terbuka. Dan mata dia pun beralih ke tingkap tu. Tengok. Siapa yang buka tingkap? Dia nampak ada benda yang meloncat. Benda yang meloncat. So dia nampak ada benda putih dekat atas tu. Sebab kan dia baring. So tingkap. So dia baring. Dia nampak macam benda putih. So dia kata, dia tengok, apa benda putih ni? Tengok punya tengok, barulah dia terperasan yang benda tu adalah simpulan dekat atas kepala cicong. Dia nampak benda tu kat kepala. Dia kata, aku tak tahu kenapa, tapi Hafiz ni kata waktu tu dia tengok je tingkap tu dan dia tak cuba lari. Tengok, dia tengok benda tu, ni tingkap, mula dah ada benda macam ni, simpulan kepala. Makin lama makin tinggi, nampakkan mata dia. Dia kata mata tak ada, berbolang mata tak ada. Dia cumalah satu like macam tengkorak yang kosong macam ni. Kosong, hitam. Lepas tu macam ni, nampak macam ni. Yang tu. Lepas tu si Hafiz lagi cuak lah. Tapi dia masih tengok. Takut tapi masih tengok. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, sampailah nampak mulut dia. Nampak mulut tiba-tiba. Tung pintu. Tung. Hafiz, buka pintu ni Hafiz. Nenek dia. Hafiz, buka pintu Hafiz. Hafiz ni kata, alhamdulillah cantik nenek aku datang selamatkan. Alhamdulillah. Dia kata benda tu berhenti. Okey. Berhenti ni bukan hilang dia. Berhenti ni macam ni. Dia lompat. Lompat tiba-tiba berhenti. Pandang si Hafiz. Dia tak hilang, terus dia pandang. Lepas tu si Hafiz dalam keadaan sumbung, dia tak pergi buka pintu tu. Walaupun pintu tu berkunci, tak pergi buka. Dia takut gila. Sampailah ayah dia pergi hentam pintu sampai terbuka, patah engsel pintu. Baru nenek ni menjerit, kau pergi keluar dari rumah aku. Kau jangan kacau cucu aku. Lepas tu benda tu hilang. Lepas tu si Hafiz macam tengok dah tak ada. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu Mas, Nek, pergi kat nenek dia. So ayah dia pun kata, Hafiz, kau pergi basuh kaki, ambil uduk, tu kibas-kibas tempat tidur, kau pergi angkat, duduk, pergi bilik atuk, tidur bilik atuk. Lepas tu si Hafiz ni, okey. Pergi lah. Nak cakap banyak memang dah tak lah. Kederat dah habis lah melayan benda. So esok pagi pun si nenek ni bergurau lah dengan mak si Hafiz. Dia kata, Zah, ni kau tengok, kau punya anak semalam kena intai. Lepas tu Zah kata, intai? Siapa intai? Si Hafiz ni macam pisang kan. Nenek benda orang tu lah, kecuak kan, boleh buat main pula. Lepas tu si nenek kata, ada lah dia kena intai dengan siapa, kau pergi tanya dia. Kata handsome orang lah. Lepas tu ayah dia pun masuk lah. Ayah dia pun masuk daripada dapur. Ayah dia masuk rumah dan kata kat family semua, dia kata dia dengar berita tadi masa lepak-lepak dengan member kat warung. Dia kata dia ada dengar berita yang ada satu kubur kena korek. Dan dia kata kubur tu kena korek, dan dekat situ mayat ada lagi. Mayat tak hilang. Like maksud dia, orang yang korek tu dia bukan nak ambil something daripada mayat ni. Cuma dia ada nampak colok yang masih berasap dekat kubur tu. Dan dia kata dekat sekitar tu ada banyak tai burung. So soalan dia sekarang, adakah sebenarnya benda cicong yang dia nampak ada burung bertenggek dekat atas kepala tu adalah jelmaan jenazah yang dikorek kuburnya? So sampai situ sajalah untuk sequel Seram Rumah Pusaka 2 yang aku bawa untuk malam ni. Dan aku harap korang terus bersabar dan menantikan kisah-kisah seram yang kita orang akan bawa lepas ni. Mungkin insyaAllah lebih banyak kisah-kisah yang akan dihidangkan. InsyaAllah jangan lupa temu janji kita setiap Khamis malam Jumaat. Walaupun maybe lah ada keadaan delay satu hari. Aku harap korang terus bersabar untuk menantikan visit screen setiap minggu hari Khamis malam Jumaat. Dan kalau korang ada kisah seram macam biasalah, jangan lupa, jangan segan silu untuk kongsi kepada kita orang dekat alamat email di bawah.
fizikscream@gmail.com, v2ik scream@gmail.com. InsyaAllah kalau ada kesempatan ataupun rezeki, korang punya kisah akan diketengahkan macam Kimbayo yang telah kita orang share cerita dia kepada korang. Okay, sebenarnya banyak lagi, aku dah ada beberapa email yang aku tak kongsikan lagi sebab belum masuk tema dia lagi. Dan tema apa yang korang nak, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa saksikan juga Fizik Effect yang hari Selasa ni. Dan untuk pengetahuan korang, Fizik Effect dia bukan cerita pasal kisah seram ataupun kisah fakta-fakta ngeri semata. Bukan. Walaupun dah 2 episod ni macam kisah seram je, bunian dengan Albert Fish, pembunuh psycho tu. Tapi korang kena tahu yang Fizik Effect ni adalah benda yang fakta. Kita orang boleh cerita pasal planet, kita orang boleh cerita pasal K-pop, cerita pasal fakta ataupun isu semasa. Semua like macam fakta, kita orang akan letak situ kan. So sampai situ lah untuk kita punya video malam ni. Harap korang enjoy. Dan insyaAllah semoga korang tidur lena. Pastikan kalau tidur tu tingkap tutup. Okey, takut-takut kalau korang tidur tiba-tiba ada yang mengintai, jadikan bantal peluk. Dan sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan tekan button bell notification sebab kita orang makin banyak dah konten tu supaya korang tak terlepas lah satu video. So aku harap korang terus support lah, walaupun maybe lepas ni banyak video kita orang, mungkin seminggu tu ada 2 kali, seminggu ada 3 kali. Harap korang terus support dan semoga kita sama-sama jayakan misi kita nak dapat 10k dalam tahun ni. Dan lagi satu, jangan lupalah pergi follow IG aku dan juga Fikri kalau korang sudi Nohal. So semoga kita berjumpa dalam Fizik Scream yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam, kamsahamnida, miade, annyeong, ciao.